Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kita berhenti dekat i'tiqad Jabariyah. I'tiqad Jabariyah. Sebelum ni kita bahas berkaitan dengan i'tiqad Qadariyah. Ingat lagi? I'tiqad Qadariyah iaitu mereka yang, sebab kita dah cuti hari tu 1 minggu, jadi takut lupa, mari kita baca sekejap. Qadariyah tu macam mana? Muka surat 35. Rumi, Jawi muka surat 24. Kata pengarang, perkataan Qadariyah ni i'tiqad, pegangan yang sesat. Pegangan ni pegangan sesat. Jangan pegang ni, cuma nak bagi tahu inilah pegangan yang sesat. Iaitu i'tiqad Qadariyah. Perkataan Qadariyah itu nisbah kepada kudrah ataupun kudrat ataupun kederat, kekuatan atau kekuasaan. Maksudnya barang siapa beriktikad, berpegang segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi, maka i'tiqadnya itu dinamakan i'tiqad Qadariyah. Yang demikian nyatalah fahaman i'tiqad Qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Ini adalah pegangan yang sesat. Iaitu dia kata apa sahaja kebaikan yang kita buat kerana kita sendiri yang buat. Apa sahaja keburukan yang kita buat kerana kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang buat. Sama ada kita nampak nisbah benda itu baik, perkara itu baik atau perkara itu tak baik, semua kita yang buat. Tapi dia kata kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Ini adalah pecahan daripada kudrah ni, adalah pecahan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni ada sejak 200 tahun hijrah lagi dah ada dah. Mu'tazilah ataupun cabang daripada Qadariyah ni. Ni bukan benda baru. Ini bukan benda baru. Pegangan ni bukan pegangan baru. Pegangan ni pegangan dah lama dah. Malah zaman Khalifah Islamiyah pun ada. Dah waktu tu, iaitu zaman 150 ataupun 100 lebih lah. 150 hijrah. Sekarang 1444. Lagi teruk pegangan sekarang ni. Macam mana pegangan Qadariyah ni? Dia kata Allah bagi kita kekuasaan, Allah bagi kita panca indera, Allah bagi kita kekuasaan, kekuatan, maka kita sendirilah yang buat. Kalau kita buat benda baik, maka Allah bagi pahala kat kita. Jika kita buat benda jahat, Allah bagi dosa. Yang mana benda baik, perkara baik dan perkara jahat yang kita buat itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang buat. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Cuma Allah bagi kuasa aja. Tengok dia kata. Tetapi dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Kederat yang Allah bagi pada manusia, manusia itu ada kederat, dan dialah sama ada buat baik, dan dialah sama ada buat buruk. Semua dia. Nanti Allah akan balas. Tak ke ramai orang faham macam tu? Ramai ya? Ramai kan faham macam tu? Okay. Dia katakan ni, i'tiqad ini saya ulang je. Siapa yang kata tak ingat lah, tak faham lah, kena dengar rakaman balik yang 2 minggu lepas. Ini sekadar ulang balik sebab kita berhenti minggu lepas, kita cuti ya. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Apa yang kita nak tak semua kita dapat. Menandakan kita tak ada kuasa pun. Kita tak ada kuasa pun. Kalau kita ada kuasa, apa kita nak, apa kita buat semua jadilah. Kadang-kadang kita buat kek tak jadi. Kadang-kadang kita buat kek jadi. Maknanya yang kita buat kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Ini menandakan bahawasanya yang menjadikan tu bukan kita. Allah yang menjadikan, bukan kita. Tapi melalui kita aja. Kita baca dulu. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Tak semua yang kita nak kita dapat. Kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian, niscaya tidak ada siapa yang mahu hidup dalam sengsara. Kalau apa yang manusia tu buat itu bermakna dia sendiri buat dan dia berkuasa untuk buat, maka tak ada orang nak hidup sengsara.
hidup miskin, sakit, tiada maju. Bahkan semuanya hendak hidup senang-lenang dan kaya raya. Tapi yang terjadi, walaupun dia nak kaya raya, tak kaya-kaya pun. Kayap adalah. Menandakan, apa yang dia buat tu, melalui dia. Ikut jalan dia je buat. Hakikatnya bukan dia buat. Sebab kalau dia buat, dia nak dan dia buat, mestilah dapat. Kalau dia mempunyai sebenar-benar kekuasaan yang tak ada campur tangan Allah lagi. Kalau begitulah keadaannya, apa kita nak semua kita dapatlah, dia kata. Apa kita buat semua jadilah. Maka nyatalah fikiran dan fahaman mazhab Qadariyah ini melampaui sempadan. Seolah-olah tidak dikenalkan kudrat Tuhan. Macam tak kenal kudrat, tak kenal kekuasaan Tuhan. Maka mazhab ini hukumnya fasik, dosa besar. Ada juga ulama mengatakan kafir. Siapa faham gini? Ulama kata. Tetapi yang mu'tamad, yang kata kafir itu tak mu'tamad. Tapi yang mu'tamad, tiada kafir kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada. Berkata mereka itu ada memberi bekas kudrat hamba, padahal kudrat hamba tidak boleh memberi bekas sama sekali. Nah, ini kita dah bahas. Siapa kata tak ingatlah, tak fahamlah, kena dengar rakaman dalam YouTube ada. Yang 2 minggu lepas. Jadi, Qadariyah ni, ramai orang berpahaman sebegini. Ataupun Mu'tazilah ni. Iaitu Allah dah bagi kita kekuatan, Allah dah bagi kita semua panca indera dan sebagainya, maka Allah dah tak campur tangan dah. Allah hanya tengok aja kita buat. Kalau kita buat baik, itu yang kita buat. Allah tak ada kena-mengena. Bukan Allah buat. Kita yang buat sendiri. Yang mana yang kita buat tu, kekuasaan-kekuatan yang kita boleh buat benda baik, adalah Allah bagi kuat juga. Tapi lepas Allah bagi kuat, Allah lepas tangan. Tak ada kena-mengena dengan Allah dah. Kau ambil kekuatan ni, kau buat sendiri. Sama ada buat baik atau buat buruk. Buat jahat ke, buat baik ke, kau buat sendiri. Aku cuma bagi kekuatan aja. Aku bagi sumber kekuatan. Dengan kekuatan tadi, kau buatlah. Kalau buat baik, maka aku kata engkau akan dibalas baik. Kalau buat yang tak baik yang aku larang, maka engkau akan dibalas dengan seksa. Itu amarannya. Sekarang aku bagi engkau kudrah, kata Allah, aku bagi engkau kekuatan kederat, maka kau buatlah sendiri, aku tak campur tangan, nanti aku nak tengok dekat padang mahsyar. Siapa faham macam tu? Fasik, dosa besar. Ada ulama kata kafir. Adakah ramai orang fikir macam ni? Ramai. Saya buat setakat tu dulu. Kalau tidak, dia akan ulang balik yang lepas. Jadi siapa yang agak, ya ke? Tak ingatlah. Tengok balik rakaman lepas. Tengok balik rakaman lepas. Itu i'tiqad Qadariyah. Iaitu, kita buat sendiri, sama ada baik atau buruk, kita buat sendiri. Allah bukan Allah yang buat. Cuma Allah bagi kuasa aja. Allah bagi kederat aja. Kita buat yang baik dan kita buat yang buruk atas diri kita sendiri. Bukan Allah buat. Pahaman ni adalah pahaman fasik, dosa besar. Pahaman ni adalah pahaman pendapat dhaif mengatakan kafir. Kafir. Bukan kecil anak lah benda ni, benda besar. Bukan kata lah, okey. Dia kena terkejut lah. Rasanya aku dulu faham macam ni juga. Kena terkejut. Sebab ada ulama kata kafir. Mujurlah pendapat mu'tamad tak kafir. Walaupun tak kafir, tapi hukumnya fasik. Fasik ni dosa besar. Pada yang tak faham lagi, boleh tengok rakaman lepas sejam lebih. Kita bahas sejam setengah bab ni. Kita masuk yang pelajaran hari ini. Yang kedua, i'tiqad Jabariyah. I'tiqad pegangan Jabariyah pula. Tadi Qadariyah. Siapa ada soal, beri soalan. Sebab ini pegangan sangat berbahaya. Salah pegang, rosak iman. Perkataan Jabariyah pula, itu nisbah kepada Jabr. Tergagah. Saya biasa sebut dulu, Jabr ni, tergagah ni bahasa Arab. Akhir sekali, kita belajar matematik, Algebra. Ingat tak? Algebra. Itu daripada perkataan Jabar lah, Jabar. Jabar. Ditampung. Maksud tampung, maksudnya kena paksa dan sebagainya. Banyaklah maksud Aljabar. Antaranya Algebra tu Aljabar lah. Okay. Maksud Aljabar itu adalah kena paksa ataupun tergagah. Macam mana maksud dia? Maksudnya, barang siapa beriktikad, barang siapa berpegang, bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata. Tidak ada baginya ikhtiar. Atau boleh memilih, ataupun boleh memilih sama sekali. Dengan maksud ataupun dia tak boleh memilih langsung. Tiada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali.
Maksudnya, tiada baginya ikhtiar dan tiada baginya memilih. Itu maksud dia. Jadi, pegangan Jabariyah, manusia ni hanya bergantung pada Allah semata-mata. Manusia ni tak boleh nak usaha ikhtiar. Tak ada yang dinamakan usaha ikhtiar. Dan manusia ni tak boleh pilih langsung. Jika berpegang begini, dia kata, maka i'tiqad pegangan ini dinamakan i'tiqad Jabariyah. Jabar. Okay. Umpama Jabariyah ni, umpama wayang kulit yang diikat tali, dimainkan oleh tok dalang dia. Yang kita tu, umpama wayang kulit tu lah. Ini i'tiqad Jabariyah. Jadi sebenarnya apa yang kita buat, bukan kita buat. Apa yang kita buat, semua Allah yang buat. Apa yang kita buat tu semua Allah buat. Maka di sini tidak ada dosa dan pahala kat sini. Tak ada dosa pahala lah sebab semua Allah buat. Habis yang kita buat, kita rasa je macam kita buat. Hakikatnya, kita rasa je macam kita buat. Dia kata itu. Tapi dia kata kat sini, ertinya, kita baca ertinya, perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri. Bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Kehendak Tuhan. Jadi maknanya Jabariyah ni lawan pada Qadariyah. Qadariyah, semua kita buat sendiri. Allah cuma bagi kedegat aja. Allah cuma bagi kuasa aja. Jabariyah, semua Allah buat. Allah lah yang buat semua. Baik atau buruk, semua Allah buat. Okay? Baca dulu. Sesungguhnya i'tiqad ini mengiktiqadkan hamba itu digagahi Allah Ta'ala. Hamba itu dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk buat semua tu. Semata-mata. Pada segala perbuatannya. Yang disengaja atau tidak. Semua Allah yang buat. Okay? Jadilah manusia itu sama seperti pucuk ruh ditiup oleh angin. Tiada baginya kekuasaan, sama ada ikhtiar dan usaha sama sekali. Seumpama pokok ru. Siapa pernah tengok pokok ru? Dekat tepi pantai ada pokok ru. Bila angin kuat kot ni, pakai pucuk dia tu, yang atas tu pakai lagi kot ni. Bila angin tiup ini kot ni. Maksudnya, pokok ru tu sendiri tak boleh nak bergerak. Yang gerakkan tu adalah angin. Itulah perumpamaan manusia ni, kata i'tiqad Jabariyah, iaitu kita ni macam lalang aja. Ada angin gerak-gerak lah. Tak ada angin tak gerak lah. Yang mana apa sahaja perbuatan yang kita buat sebenarnya Allah yang buat, bukan kita yang buat. Okey. Sebenarnya betul juga cara ni, tapi kita baca dulu. Maka i'tiqad ini membawa kepada tidak bergunalah syurga, tidak bergunalah neraka, tidak berguna Rasul, Al-Quran, kitab Allah yang lalu. Tak gunalah. Buat apa kata Allah suruh buat itu, Allah tak larang buat ini, Rasul diutuskan, undang-undang yang Rasul bawa. Tak ada faedah lah sebab semua Allah yang buat. Bukan kita yang buat. Dan tak adalah salah ke sesat ke, tak adalah sebab Allah yang buat semua. Dia kata gitu. Neraka pun tak ada guna lah, syurga pun tak ada guna lah sebab semua Allah yang buat. Kita ni semua Allah yang buat. Tak ada guna lah. Sedangkan kan Allah ada utuskan Rasul, Allah turunkan Quran, ada larangan, ada suruhan. Tiba-tiba walaupun ada larangan suruhan, tapi yang terjadi semua Allah buat. Jadi kalau macam itulah kita pegang, maknanya tak gunalah buat apa Allah utuskan Rasul. Okay. Hukumnya fasik, tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir. Pahaman itu menidak kerana menidakkan barang yang ada. I'tiqad Jabariyah, mereka berkata tidak ada usaha pada hamba, padahal sebenarnya ada usaha. Hamba tu ada usaha. Pada i'tiqad Qadariyah, dia telah menidakkan sifat kuasa Allah. Sebab tu ada ulama kata kafir. Dia menidakkan kuasa Allah. Dia kata aku buat sendiri. Yang aku buat ni, baik ke buruk ni, aku buat sendiri. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Allah bagi kuasa kat aku je. Maka dia telah menidakkan kuasa Allah di situ. Dia telah menidakkan peranan Allah kat situ. Maka kerana tu ada ulama kata kafir. Walaupun itu bukan pendapat muktamad. Jabariyah ni pula tak ada ulama kata kafir. Kenapa? Dia tak menolak kuasa Allah. Dia tidak menolak peranan Allah. Dia cuma salah letak peranan dia. Sedangkan dia ada usaha dan ikhtiar, dia kata dia tak ada usaha ikhtiar. Maka dia tidak menafikan peranan Allah. Tak. Dia cuma salah faham tentang diri dia, iaitu dia kata aku ni semua yang aku buat ni semua Allah yang buat sebenarnya.
maka dia telah letak peranan tu semua dekat Allah. Kerana tu tak kafir. Walaupun tak kafir, fasik, dosa besar juga. Perbezaan. Qadariyah, dia telah menafikan kuasa Allah. Dia telah menafikan wahdaniyah. Dia telah menafikan kuasa Allah yang mengatakan Allah cuma bagi kuasa, lepas tu aku buat sendiri. Allah tak ada kena-mengena. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Maka di situ, maka telah menafikan kuasa Allah. Sebab tu ada ulama kata, menafikan kuasa Allah kafir. Tapi Jabariyah, dia bukan menafikan kuasa Allah. Dia terlebih-lebihkan lagi. Dengan maksud, semua ni Allah yang buat. Kita langsung tak ada kuasa. Habis itu, apa yang kita buat, semayang ke, buat jahat ke, buat baik itu, semua Allah yang buat. Habis kita tak ada usaha dan ikhtiar. Tak ada. Jadi bila dia mencuri, dia kata, semua adalah takdir pada Allah. Dia berzina, dia kata, Allah dah takdirkan. Ini adalah perbuatan Allah. Yang Qadariyah ni pula, dia buat baik, dia semayang apa semua, dia kata, ini adalah perbuatan aku. Dia buat jahat apa semua, dia kata, inilah perbuatan aku juga. Bukan Allah. Allah tak ada kena-mengena. Aku buat baik ke, aku buat jahat ke, Allah tak ada kena-mengena. Sebab Allah dah bagi kuasa, nanti Allah nak tengok. Itu, pahaman itu sangat berat. Kerana ada ulama kata kafir. Ada ulama kata fasik, dosa besar. Jabariyah, dia kata, apa yang buat semua, Allah yang buat. Aku tak. Maka dia salah faham kat situ. Bila dia salah faham kat situ, tak ada ulama kata kafir. Tapi berdosa tu sudah pasti. Okey. Habis i'tiqad ahli sunnah wal jamaah macam mana? Mari kita baca i'tiqad ahli sunnah wal jamaah baru kita faham. Kerana i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ini adalah pegangan di antara Qadariyah dan Jabariyah gabung. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Macam mana? Ahli sunnah wal jamaah, perkataan ahli sunnah wal jamaah, itu artinya orang yang mengikut perjalanan Nabi dan perjalanan orang ramai. Jamaah ramai. Para sahabat yang ramai ikut jalanan macam ni dan jalanan ulama-ulama yang terdahulu. Itu maksud ahli sunnah wal jamaah. Jamaah tu maksud para sahabat, jamaah para sahabat pun macam tu juga. Berpegang macam ni juga. Nabi pun pegang macam ni juga. Itu maksud ahli sunnah wal jamaah. Iaitu orang yang beriktikad, berpegang bahawa hamba itu tidak digagahi semata-mata. Hamba tu, dia bukan kena paksa dengan Allah. Digagahi tu kena paksa. Dia bukan kena paksa dengan Allah. Okay? Dan tidak memberi bekas segala perbuatan yang disengajanya. Apa yang dia buat, tak memberi bekas. Dengan maksud, bukan dia buat. Lalu kok dia je. Sebenarnya Allah yang buat. Okay? Tetapi ada perbuatan yang disengaja pada zahir, itulah dikatakan usaha dan ikhtiar. Tiada memberi bekas, padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Dia kata, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, perkara yang tak sengaja buat, dia kata sini, perkara yang tidak, segala perbuatan yang disengaja. Macam ni. Apa yang makhluk buat, apa yang kita buat dengan sengaja, itu kita buat. Itu dia kata, zahirnya kita buat. Kita buat. Kan kita buat. Kan kita yang angkat tangan. Kan kita jatuhkan tangan. Kan kita yang tepuk. Semua kita kan. Kan kita yang tumbuk. Kita kan tu. Zahirnya kita. Kerana kita ada usaha ikhtiar. Nampak? Saya berikhtiar untuk angkat tangan. Tu. Berikhtiar untuk jatuh tangan. Tu. Tu. Boleh buat tu. Kan kita tu. Takkan nak kata Allah juga. Kita. Okay. Zahirnya. Itu dikatakan usaha dan ikhtiar. Tapi usaha ikhtiar tu tak bagi bekas. Dengan maksud, memang kita angkat tangan. Kita zahirnya nampak macam kita angkat, kita jatuh. Kita usaha dan ikhtiar. Kita buat baik, kita buat jahat. Padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Maksudnya, Qadariyah kata, semua yang kita buat adalah kita yang buat. Tak ada kena-mengena dengan Allah. Baik atau buruk. Jabariyah kata, baik atau buruk, semua Allah buat. Kita ni macam angin lalu saja. Macam pokok ru dia tiup angin. Macam wayang kulit. Kita ni, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kita yang kita buat ni, kita lah buat. Dah kita yang buat kan? Tapi hakikatnya Allah yang buat. Kita ada usaha ikhtiar, ada. Tanjizi hadis. Tanjizi hadis qadim tu macam mana? Pening bab ta'alluq. Jap.
Bab takluk nanti dulu. Jadi, apabila kita bergerak, kita lah yang buat kan? Kan kita yang buat. Bila kita yang buat, kita kena katalah kita buat. Tapi hakikat sebenarnya Allah yang buat. Itu dia kata kat bawah tu. Padahal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Allah yang buat. Hakikatnya pegangan kita Allah yang buat. Pegangan kita Allah yang buat. Tapi kita kata kita yang buat. Kita kata kita yang buat. Hakikatnya Allah yang buat. Yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya Allah yang buat. Tapi kita tak boleh, kita tak kata Allah buat, kita kata kita yang buat. Sebab kan kita buat, kan kita ada usaha, kita lah buat. Tapi hakikat sebenar-benarnya Allah yang buat. Boleh cakap Allah buat, tak kena kata kita lah yang buat. Dah kita yang buat kan. Dia campur dua. Campur dua perkara. Iaitu kita kata adab bercakap dan kita kata kita yang buat. Dalam masa yang sama kita pegang semua yang kita buat tu tak ada bekas. Dengan maksud kita kata kita gerak. Dan dalam masa yang sama kita pegang, kalaulah Allah tak gerakkan, tak boleh gerak. Maka kita gerak tu sebenarnya Allah yang gerak. Okey. Tapi kita nak gerak, kita fikir. Kita bagi arahan, otak bagi arahan untuk gerak. Maka kita bergerak. Kita rasa kita gerak. Hakikatnya Allah yang gerak. Bukan kita yang gerak. Habis yang fikir itu kita tak. Hakikatnya Allah yang bagi suruh kita fikir untuk kita gerak. Sebenarnya kalau nak kira, semua sekali memanglah Allah yang buat. Baik atau buruk. Macam Jabariyah tadi. Tapi dalam masa yang sama, kita kata kita yang buat. Sebab kita buat. Jadi maknanya, gabungan daripada Qadariyah dan Jabariyah itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, atau mudah katanya, zahirnya kita kata kita buat, zahirnya kita kata kita ada usaha ikhtiar, dan apabila berlaku, kita salahkan diri kita sebab kita yang buat. Hakikatnya Allah yang buat, sebenarnya. Itu istilah, hanya Allah yang bagi bekas. Gitu aja. Jadi kalau fikir balik, sebenar-benarnya, kita ni tak ada apa lah. Semua Allah yang buat, ya. Sebab tu, syurga dan neraka, Allah telah tetapkan sejak azali lagi. Kita ni syurga atau neraka. Sebab semua Allah yang buat. Semua Allah yang buat, hakikatnya. Tapi kita tak boleh kata gitu sebab kita hamba. Kita kena kata kita ada usaha dan ikhtiar. Apa buktinya? Ni, usaha ikhtiar lah ni. Nampak? Kita yang buat usaha ni. Kerja. Kita yang buat kan? Usaha kita kan, kenalah kata kita. Tapi kita pegang, semua Allah, bukan kita. Itu pegang, bukan cakap. Pegang dekat hati. Jadi seolah-olah ni kita ni memang tak ada nilai, tak ada apalah. Memang kita macam tak ada apa-apa. Dahlah semua Allah buat. Tapi kita kena kata yang kita yang buat, kita yang usaha sendiri. Dari segi usaha, kita kena kita usaha. Dari segi perkara yang jahat, kita kena kata kita yang buat jahat. Tapi sebenarnya kita tahu Allah yang buat. Tapi tak boleh kata Allah buat, kena kata kita buat. Jadi kita ni apa gunanya? Memang kita tak ada guna. Hamba ni, kita ni hamba. Itulah. Dia kata maka, walhasil, sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin. Batin tu maksudnya hakikat. Jadi zahirnya nampak luaran manusia ada ikhtiar. Macam dia yang buat, macam dia yang bercangkul. Macam dia yang buat jahat. Nampak gitu. Dan pada batin, dan tergagah dan kena paksa pada batin. Pada batinnya, pada hakikatnya kita kena paksa. Paksa tu dengan maksud Allah yang dah telah tentukan, Allah yang buat. Macam anak patung kita ni, macam orang kulit aja. Itu hakikatnya. Tapi zahir nampak kot luar macam kita buat, dan kita pun kata kita buat. Dia kata ni, maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif, tempat pergantungan hukum. Yang kita kata, kita usaha, kita buat baik, kita buat jahat, kat situlah ada dosa pahala. Ke atasnya dengan suruh dan tegah, itulah sebab bagi pahala dan seksa. Yang kita kata, aku buatlah ni, buat baik, pahala. Aku buat jahat, dosa. Situlah kita dapat dosa pahala. Hakikatnya Allah yang buat. Kalau nak kiranya Allah yang buat, dan Allah yang bagi pahala. Allah yang buat kita, Allah yang takdirkan kita jadi baik, dan kita buat baik, dan Allah bagi pahala kat kita. Hakikatnya Allah yang takdirkan kita buat jahat,
dan Allah bagi dosa, Allah masukkan dalam neraka. Itu hakikat. Tapi zahirnya kita tak boleh kata gitu sebab kita hamba. Kita kena kata kita yang buat. Malah kita sedar kita ada usaha dan ikhtiar. Dia gitu. Jadi akhir sekali kalau kita faham kalau kita faham hakikat ketuhanan dan kehambaan, kita rasa kita ni tak ada apa. Kita tak berani nak mempersoalkan Allah. Kenapa? Allah dah cipta kita. Allah dah bagi kekuatan. Allah bagi undang-undang. Boleh buat, boleh tak buat ini. Lepas tu Allah sendiri takdir. Kenapa? Kita tak akan berani kata macam tu. Kalau kita faham hakikat ketuhanan dan hakikat kehambaan yang sebenarnya. Kalau tak faham hakikat kehambaan tu yang nak jadi Tuhan tu. Kenapa Allah buat kita kalau Allah tentukan syurga neraka? Baik, tak payah buat. Nampak? Nak jadi Tuhan. Kalaulah hamba yang sebenar-benarnya, dia tak berani nak mempersoalkan macam tu. Dia tahu Allah Maha berkuasa, Allah yang buat semua, Allah yang takdir yang semua. Apa yang terjadi semua kudrah dan iradah daripada Allah. Dan apa Allah nak campak kita ke mana, semua adalah hak milik Allah. Kita tak ada apa-apa. Tapi kita rasa macam kita buat. Dan kita tahu kita pegang semua Allah buat. Maka kita rasa kecil sangat. Kita rasa macam tak guna kita ni. Itu yang kita rasa macam kita ni lebih. Yang kita rasa macam kita Tuhan. Ada antanya yang geng Qadariyah dan Jabariyah tu mereka tak tahu ke mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka kata mereka ahli sunnah wal jamaah. Mereka dakwa mereka ahli sunnah wal jamaah. Bukan tak tahu, mereka dakwa. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Okey, Jabariyah kata takkan manusia ada kuasa untuk buat sesuatu. Maknanya kalaulah manusia ada kehendak, manusia yang nak dan manusia sendiri yang buat, kata Jabariyah, maknanya kehendak dan kekuasaan Allah, kudrah dan iradah Allah tak sempurnalah. Sebab kudrah dan iradah Allah sempurna, tapi dalam masa yang sama ada kehendak dan perbuatan manusia. Iaitu manusia. Jadi maknanya walaupun perbuatan dan kehendak manusia tu kecil, perbuatan dan kehendak Allah tu besar, tapi tetap ada perbuatan dan kehendak manusia. Oleh kerana begitu dia kata, maka rosaklah sifat kesempurnaan Allah. Maknanya dia kata, semua yang berlaku semua daripada Allah, semua Allah yang nak, semua Allah yang buat. Kena kat dia. Dia kata gitu, betul lah. Yang Qadariyah pula kata, takkanlah Allah buat kita, lepas tu Allah sendiri tentukan apa yang kita akan buat nanti, dan Allah tentukan kita dapat pahala ke dapat dosa, dan Allah tentukan siap-siap dah kita menuju ke syurga atau neraka. Kalau macam tu, buat apa Allah buat kita? Qadariyah kata gitu. Kena juga dekat dia. Ini yang pada ramai orang fikir. Ini yang ramai orang pegang. Buat apa Allah buat kita kalau Allah dah tentukan? Maknanya Allah cuma bagi kita panca indera, Allah bagi kita tulang empat kerat, Allah bagi kita akal, Allah bagi kita kederat, Allah bagi kita kehendak, dan Allah tak ada kena-mengena dah. Maka Allah suruh kita buat apa yang kita nak buat. Nanti Allah akan hukum sama ada kita ikut perintah Allah atau tidak. Kena kan, betul lah tu. Maknanya apa yang kita buat sebab kita buat sendiri. Kena juga. Yang Jabariyah kata, kalau kita buat sendiri, maknanya sifat kesempurnaan kudrah Allah tidak sempurna. Sebab Allah Maha berkehendak, Allah Maha kuat, Maha berkuasa. Dalam masa yang sama, ada kuasa manusia. Kata Jabariyah, walaupun kecil, maka sifat kesempurnaan kuasa Allah tak sempurna lah. Sebab ada juga kita yang berkuasa. Maka sebenarnya kuasa Allah atas kita semua. Betul juga. Jadi kenapa ahli sunnah wal jamaah dia digabung dua ni? Kedua-dua. Sebab dia kata, jika makhluk ni tak ada usaha ikhtiar, kenapa turunnya Rasul? Kenapa dalam Quran suruh manusia ni usaha dan ikhtiar? Kenapa hadis-hadis Nabi menceritakan, kalau selagi belum kiamat, tanam pokok. Walaupun esok nak kiamat, hari ni tanam pokok. Nak bagi tahu usahanya. Nabi suruh, dalam Quran ada, suruh kita usaha. Dalam masa yang sama, kalau kita kata semua yang kita usaha tu tak ada kena-mengena dengan Allah, apa yang kita buat tak ada kena-mengena dengan Allah, kat situ kita telah menolak sifat kesempurnaan Allah pula. Tapi dalam masa yang sama, dalam Quran hadis, suruh kita usaha dan ikhtiar. Gabung dua ni. Maka jadilah ahli sunnah wal jamaah. Gabung dua ni. Kita baca dulu. Maka i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu i'tiqad pertengahan atau kepercayaan yang sederhana. Gabung dua-dua. Tak tolak Quran. Tak juga tolak kita ni kan ada usaha ikhtiar. Nampak macam ada ni. Kenalah kata ada. Dalam masa yang sama, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan Allah cipta perbuatan kamu.
Itu ayat Quran, tak tolak juga. Habis ada unsur ikhtiar. Hakikatnya Allah yang buat sebab ayat Quran. Dia kabung dulu. Okey. Kepercayaan yang sederhana kerana i'tiqad Jabariyah dan Qadariyah semuanya melebih-lebih sangat. Yang kata kena buat sungguh-sungguh, tak ada kena-mengena dengan Allah. Yang kata hanya Allah yang berkuasa, Allah yang buat semua, sampaikan tak ada pun usaha ikhtiar. Okey. Melebih-lebih sangat, maka dihukumkan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah dengan sebenar-benar dan pertengahan, kerana ia mengadakan perkara yang ada dan mentiadakan perkara yang tiada. Dia kata ada usaha ikhtiar, ada usaha ikhtiar. Kerana Quran dan Nabi ajar kita usaha ikhtiar. Ada. Dan yang sama dalam Quran juga kata semua ini adalah Allah yang buat dan kehendak Allah semua. Kita terima juga dua-dua. Terima dua-dua. Berkata ahli sunnah pada hamba itu ada usaha. Kerana sebenarnya ada usaha pada hamba. Memang ada usaha. Nampak macam ada. Dan kita rasa pun ada. Katalah ada. Dan mereka itu menidakkan hamba ini tergagah semata-mata. Ahli sunnah wal jamaah tak kata kita ni, hamba ni tergagah kena paksa semata-mata macam Jabariyah. Kerana sebenar jua hamba itu tidak tergagah semata-mata. Sebenarnya hamba itu tak kena paksa pun. Buktinya tak kena paksa pun. Lapar. Pergi buka tudung saji makan, tak kena paksa pun. Tak kena paksa pun. Maknanya kita sendirilah nak buat. Itulah usaha kita, ambil nasi, makan masuk dalam mulut. Okey. Dalam masa yang sama kita pegang itu semua adalah Allah yang buat. Dalam masa yang sama. Okey. Dan sebab dihukumkan i'tiqad ahli sunnah itu pertengahan kerana tidak sangat kendur berjela-jela seperti Jabariyah. Tak sangat kendur berjela-jela macam Jabariyah. Semua Allah macam tak ada usaha ikhtiar langsung. Dan tidak tegang berdenting-denting seperti Qadariyah. Cantik ayat ini. Tidak tegang berdenting-denting seperti Qadariyah. Semua kita buat. Allah bagi kuasa aja. Melampau sangat. Hilang kudrah dan iradah Allah kat situ. Maka yang sebaiknya perkara ini ialah pertengahan. Sebagaimana tersebut dalam hadis, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Okey. Baca lagi. Maka sekejap, stop kejap. Ada orang tanya. Stop kejap. Panas. Tanjizi hadis dan tanjizi qadim tu macam mana, dia tanya. Dia ada beberapa istilah. Ini fardu kifayah. Siapa tak faham pun tak apa. Dah ada orang tanya, siapa tanya tu? Rusdi. Dia kata bab ta'alluq ni. Pening bab ta'alluq. Tanjizi hadis, tanjizi qadim. Dia ada satu lagi istilah dia panggil suluhi qadim. Tanjizi qadim, tanjizi hadis. Ini fardu kifayah, tak faham pun tak berdosa. Pegangan Jabariyah kena faham, pegangan Qadariyah kena faham, pegangan ahli sunnah wal jamaah kena faham. Itu fardu ain, tak faham berdosa. Salah pegang, ada ulama kata kafir. Salah pegang, ada ulama kata berdosa besar, fasik. Yang ini fardu kifayah, tak faham pun tak apa. Nak beritahu awal-awal lah, dah orang tanya kan. Suluhi qadim, mudah katanya kemampuan sejak azali. Contohnya, kita nak faham suluhi qadim pada kita. Kita dulu, nanti kita fahamlah pada Tuhan, faham kita. Kita bayi lahir. Dia tak bercakap. Bayi lahir tak bercakap. Adakah bayi itu tak boleh bercakap? Adakah bayi itu namanya bisu sebab dia tidak bercakap? Tidak. Bayi itu dia tetap juga boleh bercakap. Ataupun dia ada kemampuan untuk berkata-kata. Untuk berkata-kata, bayi itu ada kemampuan. Cuma dia tak boleh bercakap lagi lah, tapi dia ada kemampuan. Dengan maksud dia tak bisu. Okey. Maknanya bayi tadi suluhi qadimnya bukan suluhi qadim lah. Suluhnya dia tu ada kemampuan untuk bercakap. Walaupun dia tak bercakap. Okey. Kemudian bayi itu dah besar, dia nak bercakap. Dia belum cakap, baru nak bercakap. Bila nak bercakap, dia panggil tanjizi. Okay. Kemudian dia bercakap.
dia panggil tanjizih hadis pula. Faham sikit-sikit dulu yang tu. Kita letak dekat Tuhan pula. Maksud suluhi qadim, kemampuan Allah sejak azali. Maksud kemampuan. Allah dah ada kemampuan. Kemampuan tu ada sejak azali. Kalau bayi tadi, dia ada kemampuan. Sejak lahir dia ada kemampuan. Tapi dia tak bercakap lagi. Tapi kemampuan dia tu ada. Deria cakap dia tu ada. Deria cakap tu ada. Jadi kalau pada Allah, Allah ini ada kemampuan untuk bercakap, berkata-kata. Ada kemampuan untuk mendengar dan sebagainya. Ada kemampuan tu ada. Itu dia panggil suluh. Jadi suluhi qadim, kemampuan Allah sejak azali. Kita nak bahas apa, bahaslah, berkata sifat yang mana pun. Tapi kemampuan tu ada sejak azali. Azali tu tidak ada permulaan lah maksudnya. Okey. Kemudian itu masuk kemampuan. Jadi kita nak tanya, adakah ketika Allah belum mencipta makhluk, Allah tak ada kemampuan untuk mencipta? Itu soalan. Adakah ketika Allah belum, sebab kita apa? Allah lupa dah ayat apa. Yang mana kita ni pernah lalu satu keadaan yang kita tak ada. Sebab kita sebelum ni tak ada. Sebelum semua ni makhluk ni tak ada, Allah sudah ada. Allah telah ada sebelum makhluk ni semua ada. Ketika semua makhluk ni tak ada, adakah Allah boleh mencipta? Adakah Allah boleh mencipta? Nak kata Allah boleh mencipta atau tak boleh mencipta, sekarang ni Allah tak cipta lagi. Sebelum ni semua alam ni, semua yang ada, semua makhluk dicipta, adakah Allah mempunyai kemampuan untuk mencipta? Adakah Allah mempunyai kemampuan? Adakah Allah mempunyai kudrah untuk mencipta? Untuk buat? Allah dah ada kemampuan. Dah. Sejak azali. Tapi Allah tak buat lagi. Itu dia panggil suluhi qadim. Iaitu kemampuan untuk mencipta, untuk buat. Padahal waktu tu tak buat lagi apa-apa pun. Tak buat lagi. Tapi kemampuan tu memang dah ada sejak azali. Telah ada. Sama macam bayi tadi, dia belum bercakap lagi. Dia bercakap nanti umur 6 tahun, 7 tahun. Tapi bukan bermakna bayi tadi tak ada kemampuan bercakap. Dia ada kemampuan bercakap. Cuma dia tak bercakap lagi sebab dia makhluk kan. Dia tak bercakap lagi. Nanti dia bercakap umur 6, 7 tahun. Nanti dia bercakap lah. Tapi ketika lahir, kita tak kata dia bisu sebab dia tak bercakap. Budak ni bisu, bayi ni. Kenapa? Dia tak bercakap, asyik menangis. Dia tak bercakap. Dia bisu. Bukan. Tak bercakap bukan menandakan bisu. Dia ada kemampuan untuk bercakap. Dia je tak bercakap lagi sebab makhluk. Allah ada kemampuan sejak azali lagi. Walaupun Allah belum mencipta apa-apa, tetap Allah ada kemampuan itu. Itu dia panggil suluhi qadim. Kemampuan sejak azali. Sebab bila Allah mencipta, buat, barulah terbukti bahawasanya Allah, barulah terjadi apa yang Allah buat, dan barulah terzahir bahawasanya Allah itu berkuasa untuk buat. Bila bendanya dah jadi. Sebelum Allah buat, bukan bermakna Allah tak mampu nak buat. Allah mampu nak buat. Allah mampu je nak buat. Tapi Allah tak buat lagi. Tapi Allah mampu je nak buat. Dia panggil suluhi qadim. Kemampuan sejak azali. Kemudian, tanjizi qadim pula. Tanjizi qadim pula. Adalah Allah nak. Apabila Allah nak buat kita, buat makhluk. Allah nak buat kita. Yang Allah nak iradah Allah. Allah nak tu iradah kan. Bila Allah nak, sejak azali lagi. Bukan baru nak, tidak. Sejak azali lagi Allah nak. Bila Allah nak cipta manusia, tapi tak cipta lagi, Allah nak pada waktu yang tertentu. Itu yang Allah nak. Maka dia panggil di situ tanjizi qadim. Allah nak buat kita. Bila? Tahun 2022. Allah nak buat. Maknanya, bila Allah nak? Sejak azali. Dengan maksud, tanjizi qadim dia panggil. Bila kita ada, sampai waktu kita ada, dia panggil tanjizi hadis.
Barulah kita. Tanjizul hadis ni barulah. Suluhi qadim, qadimlah. Qadim azali. Tanjizul qadim pun qadim. Jadi, tanjizul qadim ni, sebelum makhluk diciptakan, Allah mesti tahu sejak azali lagi, bahawasanya, Allah nak cipta kita, mesti Allah tahu nak cipta kita. Tapi bukan sekarang, bukan waktu tu. Allah nak cipta bila? Sekarang. Allah tahu. Tahu bila? Sejak azali. Dia panggil tanjizul qadim. Allah dah tahu sejak azali. Bukan Allah baru tahu je Allah nak cipta kita. Tidak. Yang orang salah faham, dia kata Allah itu baru tahu. Itu yang dia kata Allah itu tanjizul hadis. Sedangkan tanjizul hadis adalah baru. Allah baru tahu. Kita tak buat apa-apa lagi. Allah tak tahulah kita buat baik ke jahat. Sebab kita tak buat lagi. Bila kita buat baru Allah tahu. Maka kita telah meletakkan tanjizul hadis dekat Allah. Allah baru tahu. Sebab tanjizul hadis ni ada baru. Allah tahu sejak azali. Tanjizul qadim. Sejak azali Allah tahu dah apa yang kita buat. Tapi kita tak buat lagi, tapi Allah dah tahu. Itu dia panggil tanjizul qadim. Bila kita buat, kita buat. Kan kita dah buat. Maka bila kita buat terzahirlah. Dia panggil tanjizul hadis. Tanjizul hadis. Jadi kalau nak nisbah kepada manusia, dia ni ada duit 1 juta. Dia ni ada duit 1 juta. Maka dia mampu beli rumah. Ada duit 1 juta cash. Namanya sulhi. Kita tak letaklah qadim sebab qadim kat Allah. Namanya sulhi, berkemampuan. Dan dia nak beli pada tahun depan. Tanjizi. Dia nak beli tahun depan. Tanjizi lah. Tapi Allah kita letak tanjizi qadim. Sebab Allah nak sejak azali. Kemudian dia beli. Lepas dia beli, maka terzahir lah. Maka dapatlah. Maka dia panggil tanjizi hadis dah jadi. Jadi cuma kita tanjizi kita yang pertama tu adalah baru jugalah. Sebab kita baru nak beli. Tapi bagi Allah tak boleh katalah baru nak. Kena kata tanjizi qadim. Sejak azali lagi Allah nak. Jadi, itulah 3. Sulhi, kemampuan. Tanjizi qadim, kalau nisbah manusia bercadang. Nak. Tapi belum lagi. Nak nanti. Nak. Kalau nisbah manusia, itulah tanjizi qadim. Tapi tak boleh katakan manusia sebab manusia bukan qadim. Maknanya Allah nak tu tanjizi qadim. Tanjizi hadis, apa yang Allah nak tu terjadi. Maka jadi tu barulah. Jadi tanjizi hadis ni barulah. Baru. Sulhi qadim ni qadim. Azali. Tanjizi qadim ni qadim. Tanjizi hadis, terzahirnya itu adalah baru. Jadi manusia ni tak adalah tanjizi qadim sebab semua qadim milik Allah. Jadi manusia ni tak adalah tanjizi qadim sebab semua qadim milik Allah. Iyalah. Betul lah. Mana ada? Cuma sebenarnya ada bahas sikit. Bila dalam pengetahuan Allah bahawasanya Allah nak cipta kita sejak azali, maknanya kita telah ada sejak azali. Jangan bahas itu. Saya tahu ada perbahasan tu. Biarlah, itu tahap, bukan tahap fardu kifayah lah. Atas lagi. Sebab Allah nak jadikan kita sejak azali lagi. Kemampuan Allah memang sejak azali juga. Dan Allah nak jadikan kita pun sejak azali lagi. Maknanya kita dah ada sejak azali lah. Sebab Allah nak sejak azali. Ya, faham tak point saya? Itu perbahasan serahkan. Dia peringkat yang ketiga. Peringkat yang ketiga. Faham tak? Nurika senyum tu faham tu? Memang ada bahas tu. Memang ada bahas. Tapi kelas saya tak mau campur. Maknanya akhir sekali sebab apa? Ajaran-ajaran sesat yang kat sini. Seleweng kat sini. Benda betul dah. Pam! Jadi sesat. Mana kita qadim lah. Sebab kita ada dalam pengetahuan Allah sejak azali lagi. Iaitu tanjizi qadim. Macam. Boleh lagi faham? Ya, boleh lagi faham. Saya tak nak teruskan. Cuma kalau kita dengar, okey. Faham. Ini yang boleh jadi sesat-sesat tu. Sebab kita kata sebenarnya kita ni adalah sebahagian daripada Allah. Kita ini adalah daripada Allah. Dan kita ini adalah qadim. Kerana bla 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 bla. Kerana jadi pelik. Sebab kata kita Allah nak cipta kita tanjizi qadim sejak azali. Mana kita dah ada dalam pengetahuan Allah sejak azali. Maka kita ni qadim jugalah sejak azali jugalah. Ke macam mana?
Faham Ustaz? Ta'alluq kena baca banyak lagi bagi kemas. Ya, betul. Sebab tu saya nampak nak bawa ke sini ni. Saya stop awal-awal. Kita kasih pancung awal-awal. Ni geng-geng makrifat ni kita kasih pancung awal-awal. Dia boleh bawa lagi ke situ dan bawa. Dan kalau perbahasan kena pada disiplinnya, maka betul lah. Kalau tak kena pada disiplinnya, maka dia akan boleh jadi sesat. Kat situ. Jadi itu nak jawab tanjiz qadim. Senang je. Jadi senang je lah. Sulhi qadim, kemampuan Allah. Ada sejak azali lagi. Allah, kemampuan Allah, pengetahuan Allah sejak azali lagi. Semua tu dia panggil sulhi qadim. Dan bila Allah nak buat, biasanya iradah lah Allah nak buat. Ataupun Allah tahu sesuatu yang akan berlaku. Allah nak buat, nak, akan datang. Allah nak tu sejak azali. Jadi istilah dia panggil tanjiz qadim. Bila apa yang Allah nak, yang Allah tahu terjadi, dia panggil tanjiz hadith. Tak susah lah. Kena gayanya tak susah lah. Kena bahasa, kena gaya tak susah. Sambung lagi. Kita sambung. Sikit. Maka fikiran-fikiran. Maka fikir-fikirlah dia kata. Maka fikir-fikirlah. Fikiran-fikiran. Allah. Maka fikiran-fikiran orang Islam, ramai orang Islam. Allah, kat pukul 11 dah. Oh, kita mula pukul 10 kan. Okay. Di dalam perkara yang tersebut telah didapati kebanyakan mereka itu mengikut pahaman Jabariyah sekalipun mereka tidak mengaku pada zahirnya. Tapi gerak-geri tutur katanya menunjukkan demikian itu. Dia kata ramai orang faham Jabariyah. Dan ada juga faham Qadariyah. Dia tak sebut yang tu. Qadariyah saya dah sebut dah lah. Pahaman Qadariyah tadi kan. Ramai sangat faham Qadariyah. Apa yang kita buat ni memang kita buat lah. Yang baik ke yang buruk kita buat. Bukan Allah buat. Allah cuma bagi kuasa kat kita je. Bagi kita pilihan sendiri. Untuk kita buat macam ni, kita buat macam ni. Allah bagi kita pilihan. Dan kita pilih sendiri tak ada kena-mengena dengan Allah. Dan bila kita buat sesuatu, itu bukan pilihan Allah. Itu adalah pilihan kita. Dia panggil Qadariyah. Tapi Jabariyah pula, Allah. Semua Allah yang buat. Allah yang buat. Tak ada usaha ikhtiar. Okay. Apa buktinya? Mari bukti kita tengok kesalahan orang Melayu kita ni yang dia kata ni. Dalil bagi menguatkan kenyataan ini ialah diambil daripada percakapan orang Islam. Tatkala ditanya seorang, kenapa awak tak naik haji? Kenapa tak pergi haji lagi ni? Kenapa tak pergi haji? Dijawabnya belum ada seru. Maksudnya belum ada seru. Maksudnya Allah tak panggil lagi lah. Allah tak jemput lagi. Belum ada seru. Boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Tak boleh cakap macam tu. Kita dah bahas bila bab ni? Rasa dah bahas. Oh, kelas lain kot. Memang ada bahas bab ni ke? Tak lupa dah bahas bila. Kenapa tak pergi haji ni? Kenapa tak naik haji? Tak ada seru. Belum ada seru. Tak boleh kata gitu. Tak boleh. Itu Jabariyah. Kalau ditanya, apa sebab si fulan tu bercerai? Kenapa dia tu bercerai? Allah, hidup elok-elok pergi bercerai. Maka dijawabnya, orang yang bercerai tu jawab, sudah takdir Jabariyah. Tak boleh cakap gitu. Kenapa tak kahwin lagi? Tak ada jodoh. Jabariyah. Jabariyah tu, tanpa disedari. Kalau ada orang kata kita masuk macam mana? Kalau ada orang kata kita masuk neraka atau syurga atas pilihan kita, boleh tak Ustaz? Tak boleh ya? Tak bolehlah secara umum kita kata gitu. Cuma yang kita bincang ni bukan cakap. Kita bincang ni pegang. Jadi kalau dia cakap, kita kena tanya dulu atau kita kena tak boleh cakap salah, tak boleh juga. Kita kena kata apa maksud dia.
Kalau dia maksudkan, memang kitalah yang tentukan kita masuk syurga atau neraka. Kita buat baik, nanti Allah masukkan kita ke dalam syurga kan, kalau kita buat baik. Yang mana kita buat baik itu pilihan kita sendiri. Kalau kita buat jahat, atas pilihan kita sendiri, maka Allah akan masuk kita ke dalam neraka. Kalau itulah pegangan qadariyah. Itulah yang tak boleh. Kalau cakap, belum tentu tak boleh. Kadang-kadang maksud dia lain. Sebab kita ni ada adat cakap, kita panggil. Kita ni ada adat cakap. Jadi adat cakap tak boleh tolak. Macam kita kena hujan, basah dah kena hujan. Macam kena bakar, habis terbakar. Kan? Kalau makan nasi, kenyang sebab makan nasi. Itu adat cakap. Kita tak boleh tolak. Cuma nak tahu ini adat cakap ke pegangan. Kalau dia pegang, salahlah qadariyah. Kalau dia kata kita masuk syurga atau neraka atas pilihan kita. Apa maksudnya? Maksudnya Allah bagi kita kekuatan dan Allah bagi kita pilihan. Kita buat sendirilah pilihan je. Kalau kita buat baik sebab kita yang nak buat. Kalau kita buat tak baik pun sebab kita yang nak buat. Kalau kita buat baik nanti Allah bagilah syurga. Kalau kita buat jahat, Allah bagilah neraka dan ianya adalah pilihan kita, bukan pilihan Allah pun. Qadariyah lah tu. Tapi kalau cakap pinjaman, kita masuk neraka atau syurga atas pilihan kita. Tapi bahasanya pinjaman aja, iaitu kalau kita buat baik, kan Allah dah janji. Kan dia ada, kan Allah dah janji. Kalau buat baik, masuk syurga. Kalau buat jahat, masuk neraka. Jadi atas pilihan kita sama ada nak buat baik atau buat jahat. Itu sekadar adat cakap. No problem. Tapi kalau orang duk main adat cakap macam tu, yang lama-lama keturunan terusnya, jadi terus tak faham tu. Yang istilah yang kita pakai, yang kita bincang baru ni lah. Orang dulu bincang betul dah. Allah sayang, Allah kasih, Allah marah, Allah murka, Allah tak suka. Orang dulu mantaplah pegangannya. Lepas duk cakap secara adat macam tu yang tak salah pun. Setelah bergenerasi, akhir sekali dia ingat Allah sayang dengan perasaan. Kesan daripada orang dulu lah. Dulu cakap tak salah. Jadi kesan cakap, syurga dan neraka atas pilihan kita. Kalau dia pegangan betul, tak salah. Tapi kalau dia cakap kat anak dia cakap kat cucu, cicit, cuek semua, akhir sekali dia ingat dia yang tentukan syurga neraka. Jadi, nak kata salah, mutlak tak boleh juga. Tapi kesannya berbahaya kalau tak mengaji. Okay. Nak cakap memang salah, tak boleh. Tak boleh cakap direct salah. Dia sebab dia ada, dia panggil kata adat, bercakap adat, cakap pinjam. Cakap adat lah. Cakap adat. Jadi cakap adat kita tak boleh tolak. Yang kita nak pegangan dia tu. Cuma dengan cakap adat tu yang lama-lama dah tak ada cakap adat dah. Dah faham dah. Faham macam salah dah. Itu yang kita tak nak. Contoh dia kata. Kan biasa orang kata kan. Kenapa tak naik haji? Dijawabnya belum ada seru. Allah tak panggil lagi, Allah tak izinkan lagi, Allah tak benarkan lagi. Kan maknanya Jabariyah tu. Sebab kau tak ada usaha ikhtiar ke nak pergi? Contoh. Yang kau kata belum ada, Allah tak panggil tu, tak ada usaha ke? Kan Jabariyah. Apabila ditanya, kenapa bercerai? Dah takdir. Kenapa aksiden? Dah takdir. Kenapa tak kahwin lagi? Dah takdir. Mana boleh kata gitu? Hakikatnya memanglah takdir. Apa yang berlaku semuanya takdir Allah. Mana ada bukan takdir Allah? Semua takdir Allah, semua kehendak Allah dan semua perbuatan Allah. Tapi mana boleh kata gitu? Kau tak ada usaha ikhtiar ke? Mengumpat Allah. Yes, tu ayat dia. Mengumpat Allah dah tu. Dah takdir. Bila kata dah takdir, dia mengatakan Allah yang menyebabkan dia bercerai. Tu maksud dah takdir kan? Allah yang menyebabkan dia aksiden. Dah aksiden, dah takdir. Ni qada dan qadar daripada Allah. Dah takdir dah. Maka sabar je lah. Dah takdir. Mana boleh kata gitu? Mana usaha ikhtiar kau? Mana usaha untuk mempertahankan rumah tangga? Mana usaha untuk cari jodoh? Duk tunggu dekat rumah. Mana jodoh nak datang? Pergilah tackle. Kita ni perempuan. Perempuan cari lelaki, nanti dia kata perigi cari timba. Tak ada perigi cari timba, timba cari perigi. Tak ada. Bukanlah, pakailah cara yang betul. Bukannya cara macam budak-budak sekarang berkapal-kapal. Tak tidur sampai 2-3 pagi, duduk belek telefon tu, duduk cakap hoha-hoha. Selfie situ, selfie sini. Cara yang betul lah. Kalau berkenan, meminanglah. Minang lelaki. Perempuan minang lelaki. Macam cerita Piramli tu, buat. Kan dia dah sudah tukar.
Pinanglah. Kalau cara nak tu pula boleh melalui orang tengah. Usahalah dulu. Ini sedap kata takdir. Tuduh Allah yang tak bagi dia kahwin. Mana boleh gitu. Nurika tak payah buat senyum-senyum macam tu lah. Duduk senyap-senyap je. Ada seorang lagi pun senyap. Bagus. Seorang lagi duduk senyap je. Senyap-senyap terus. Tak payah buat senyum-senyum lah. Adab dengan Allah. Ya, hamba merendah diri. Salahkan diri sendiri. Itu baru hamba. Jadi, tak bolehlah kata gitu. Tak boleh. Tapi hakikatnya memanglah daripada Allah. 25%. Okey. Kemudian apabila ditanya, apa sebab nakal jahat dan tak maju? Kenapalah kau ni dulu sekarang sama aja aku tengok. Apa ni? Dia kata apa? Sudah nasib, sudah bahagian, rezeki secupak tak jadi segantang. Dia kata gitu. Mengumpat Allah lah tu. Mana boleh kata gitu? Mana usaha dan ikhtiar kau? Usaha dan ikhtiar kan ada. Buatlah usaha dan ikhtiar. Dia pun usaha dan ikhtiar. Dalam masa yang sama ketika dia usaha dan ikhtiar, dia berpegang bahawa usaha dan ikhtiar ni Allah yang takdirkan dan Allah yang gerakkan aku untuk usaha dan ikhtiar ni. Dan Allah yang lintaskan ke aku untuk buat usaha dan ikhtiar ni. Dan apa yang terjadi semua Allah yang bagi. Tapi dalam masa yang sama zahirnya aku yang usaha, aku yang buat usaha. Bila berjaya, katalah yang buat ini bila berjaya, katalah yang buat ni adalah Allah yang buat jadi baik. Walaupun kita yang usaha. Bila berjaya apa yang kita usahakan, serahkan pada Allah dengan maksud Allah yang bagi berjaya, bukan aku. Kalau tak berjaya, serah kata diri sendiri, aku yang tak cukup usaha. Aku yang lemah, aku yang pemalas. Aku. Tapi kalau baik, serah kat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan aku yang buat ni. Semua Allah dah takdirkan. Yang baik, serah kat Allah. Yang buruk, apa salah tak berjaya ni, aku yang salah. Aku yang malas. Aku yang lemah. Hakikat, semua Allah. Itu baru hamba. Itulah hidup dalam status hamba. Baru terasa kehambaan. Bukan kita kata, kenapa tak maju? Dah nasib, dah bahagian dah. Dah Allah tentukan banyak tu lah. Kita buruk sangka. Mana kita tahu Allah tentu banyak tu? Kalau kita tak tahu pun Allah tentu banyak tu, kita ngumpat Allah pula. Tak boleh. Itu adalah pahaman Jabariyah. Dia kata kat sini, maka percakapan ini dengan terang bersetuju dengan pegangan Jabariyah. Maka perkataan yang seperti ini terlalu bahaya kerana ia telah mengumpat Allah Ta'ala. Perkataan mengumpat ada. Dan telah berani menyalahkan Tuhan. Berani kau salahkan Tuhan. Ia menyangka seolah-olah Tuhanlah yang menyebabkan dia jadi sengsara. Yang demikian sangatlah salah kerana firman Tuhan, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Surah An-Nisa ayat 79, apa yang mengenai engkau, apa yang kena dekat kita daripada kebajikan, kebaikan, maka iaitu adalah daripada Allah, dan apa yang mengenai engkau daripada kejahatan, kebaikan, kejahatan, keburukan, maka itu daripada engkau sendiri. Kenapa kita kata yang buruk berlaku sebab kita? Sebab Allah suruh, Allah yang kata gitu. Kenapa kita kata yang benda yang baik itu Allah yang buat, Allah yang jadikan? Kerana Allah yang kata gitu. Maka kita kena dengar kata gitu. Tapi hakikatnya semua daripada Allah. Nampak tak hamba tu? Nampak tak terkepitnya hamba ni? Begitu pun hamba salah. Begini pun hamba salah. Begini pun hamba salah. Buat baik pun hamba tu tak dapat kredit. Letak kredit dekat Tuhannya. Buat jahat pun tak boleh letak kredit jahat tu kat Tuhan. Kena letak kat diri sendiri. Kalau macam tu buat baiklah. Buat baik, usaha baik, usaha sungguh-sungguh. Usaha tu kena serah dekat Tuhan. Dengan maksud Tuhan yang buat kita usaha, bukan kita usaha, sebenarnya Tuhan punya. Kemudian jadi elok, serah kat keelokan tu Tuhan yang jadikan elok, bukan kita. Kemudian kita pun malas, kita pun tak buat, maka tak jadilah apa yang kita tak usaha tadi. Maka kita kena salahkan diri kita.
Jadi terkepitnya kita ni, kepit makin kecil, makin kecil, makin kecil. Makin tak ada nilai, makin tak ada guna kita ni. Kita ni tak ada guna, tak kuasa, tak ada apa kita ni. Sebab apa yang salah, kita yang salah. Apa yang elok semua, Allah yang buat. Habis kita ni apa? Tak ada guna. Memang kita tak ada guna. Tak ada gunanya kita. Dari pandangan Allah lah. Sebab apa? Kita ni hamba. Itulah hakikat kehambaan yang sebenarnya. Hakikatnya Allah semua buat. Baik dan buruk. Syurga dan neraka pun Allah yang buat. Dan syurga dan neraka pun Allah yang letakkan kita. Allah yang letakkan kita. Dan Allah telah tentukan sejak azali lagi. Tanjizi qadim. Dah kata tanjizi qadim, saya sebut terus lah. Tanjizi qadim. Sejak azali lagi. Kita ni dah tahu dah di neraka dan di syurga. Ataupun di syurga. Dah tahu dah. Allah dah tahu dah. Dah ada dah tempat kita, kerusi kita sama ada di neraka ataupun di syurga. Tapi kita disuruh untuk beribadah. Maka kita beribadah. Bila kita beribadah, kita pun dimasukkan ke dalam syurga. Dan bila masuk dalam syurga, kita kata, aku masuk dalam syurga ni kerana rahmat Allah. Aku masuk syurga ni kerana Allah semata-mata. Bukan sebab aku buat ibadah sekalipun. Kerana ibadah aku tak dapat nak balas budi Allah walaupun nafas, walaupun beberapa sehari bernapas. Nikmat makan, nikmat hidup, satu saat pun kita tak dapat balas dengan ibadah kita. Maka aku masuk syurga ni sebenarnya dengan rahmat Allah. Jika masuk neraka, kita kena kata, aku yang salah, aku yang pemalas, aku yang tak dengar cakap, dan aku masuk neraka kerana keadilan Allah. Adilnya Allah. Bukan kerana kezaliman Allah. Tidak, keadilan Allah. Maka aku yang salah. Sebab tu Allah masuk dalam neraka. Hakikatnya, semua Allah. Maka kita memang terkepit, memang kita tak ada apa-apa. Kalau kita faham sifat kehambaan ni, maka dapat tahulah kita bahawasanya, kita hanya buat tugas kita, iaitu kita buat apa yang Allah suruh, kita buat baik dengan harapan takdir Allah pun baik. Maka kita sentiasa berharap-harap pada Allah dan sentiasa kita buat baik. Kenapa pula kita kena buat baik? Kerana daripada hadis-hadis dalam ayat Quran mengatakan, kalau tempatnya di syurga, jalanan di dunia ni jalanan baik. Nak tahu kita di syurga, Allah dah tentukan syurga atau neraka. Nak tahu syurga atau neraka, kita ni, kita boleh tengok dekat dunia. Kalau dunia kita ni jalanan baik, maknanya Allah dah tentukan dekat syurga lah tu. Kalau kita hidup di dunia ni jahat, maknanya memang tempat kita kat neraka Allah dah tentukan dah. Bukannya bermakna kita buat baik di dunia, kita buat jahat di dunia, baru Allah masukkan. Tidak. Maknanya syurga dan neraka itu telah ditentukan sejak azali lagi. Kita ni. Cuma kita nak tahu, agak-agak kita ni syurga ke neraka. Tengoklah perjalanan hidup kita. Kalau perjalanan hidup kita di atas agama Allah, maknanya Allah takdirkan syurga sebenarnya. Jadi, sekarang ni kita tengok kita sendiri. Kita buat apa? Kalau aku banyak buat jahat, maknanya kita tahu tempat kita neraka Allah telah tentukan sejak azali. Maknanya syurga dan neraka Allah telah tentukan kita ni. Dan tandanya di atas dunia. Apa yang kita buat? Jadi, dan apa yang kita buat tu Allah yang buat hakikatnya. Jadi agak-agak kita nak buat apa sekarang? Kita dah terkepit. Allah telah tentukan kita syurga atau neraka. Kita tak tahu. Dan Allah juga kata, aku bagi engkau bayangan. Engkau neraka ataupun syurga, engkau dapat tengok dalam perjalanan hidup kau. Jika buat baik, ikut yang Allah arahkan, yang Allah yang suruh aja, maknanya sebenarnya aku telah tentukan sejak azali lagi dekat syurga lah. Itulah tanda dia. Kalau kau masih buat jahat je, maknanya aku telah tentu kau sejak azali lagi dekat neraka lah. Kita tak tahu kita syurga atau neraka. Agak-agak kita nak ambil risiko tak buat yang jahat. Maka bodohlah kalau buat jahat. Aku buatlah, paksalah buat baik. Mudah-mudahan buat baik aku ni kena dengan yang Allah takdirkan, yang mana aku hidup baik di jalan dunia, dan maka aku duduk dekat dalam syurga yang mana Allah telah tentukan sejak azali lagi. Maka kita buat baik pun kita tak berani nak belagak. Kita rasa sangat takut walaupun kita buat baik. Kita buat baik macam mana pun kita tak rasa seronok. Macam aku banyak buat baik. Tidak. Sebab ketika kita buat baik, kita sentiasa berjaga-jaga. Mudah-mudahan aku tak
plan out, tergelecoh nak pergi ke jalanan yang mana jalanan tu jika aku hidup jalan tu akan ke neraka. Dan aku tak tahu Allah tentukan aku syurga atau neraka. Cuma tandanya kalau hidup baik di dunia maknanya syurga. Maka aku cubalah, paksa dirilah, buat baik juga, buat baik, mudah-mudahan sampai mati. Bila begitulah keadaannya, maka tempat aku di syurga. Yang mana syurga Allah telah tentukan apa? Nampak? Terkepit tak kita? Itulah hamba. Itulah hamba. Yang kata, aku buat baik, Allah kena bagi syurga. Aku buat, itu Mu'tazilah. Qadariyah lah tu. Setiap orang yang buat baik, Allah wajib bagi Allah untuk masukkan ke dalam syurga. Siapa yang buat jahat, wajib bagi Allah masukkan ke dalam neraka. Wajib bagi Allah. Maknanya dia telah paksa Allah. Qadariyah lah tu. Mu'tazilah. Dia paksa Allah. Maknanya Allah dah tak ada kuasa dekat situ. Sebab tu dalam kitab Aqidatun Najin dia sebut, boleh saja Allah nak masukkan orang beriman ke dalam neraka, boleh saja Allah nak masukkan orang yang bermaksiat dalam syurga. Boleh je. Boleh sangat-sangat. Tak ada masalah pun. Dalam kitab Aqidatun Najin. Terasa risau pula, riak dan bangga diri pula. Itulah. Kita kata, aku dah banyak sedekah. Aku dah banyak sedekah. Rasanya aku memang ahli syurga dah. Mana boleh kata gitu? Sebab bila kita buat yang baik, kita kena kata Allah yang buat kita, Allah yang takdirkan kita buat baik. Allah yang nak kita buat baik dan Allah yang gerakkan kita dan kuasa yang Allah bagi, duit yang Allah bagi dan Allah yang takdirkan untuk kita bagi duit kita. Maka kita banyak sedekah. Maknanya sebenarnya bukan kita, Allah. Tiba-tiba kita bangga kata kita punya. Mana boleh, Allah lah. Bukan kita lah. Kenapa kita banyak sedekah? Kerana kita harap kita duduk di atas jalan kebaikan, yang mana jalan kebaikan tu Allah kata, petanda orang tu, aku telah tentukan syurga, maka dia akan duduk di atas jalan kebaikan. Tu tanda. Sebab tu kita buat baik, sebab takut. Sebab kita tak tahu tempat ke mana. Kita tak tahu perakhiran kita, maka kita kenalah buat ibadah kepada Allah. Sifat af'al manusia adalah ikhtiar. Ikhtiar tu kita buat ibadah kepada Allah. Ya. Buatlah. Dan kita buat ibadah dengan harapan jalan yang kita lalu tu adalah jalan yang Allah telah tentukan yang baik, yang mana itu adalah petanda kita ke syurga. Tu je lah. Sebab tu kalau masuk syurga bukan dengan sebab kita. Sebab Allah. Bukan kita. Semua yang baik dari Allah, yang lemah dari saya sendiri. Ayat ni okey. Ayat ni lah yang kena cakap. Hasan Basri. Ayat ni yang kita kena cakap sebagai beradab dengan Allah. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kita. Itulah yang kita kena cakap. Kita tak boleh kata yang buruk daripada Allah. Tadi Ustaz cakap, kena cakap yang baik dan yang buruk daripada Allah. Itu bukan cakap, itu pegang. Pegang dekat hati. Kita pegang yang baik dan yang buruk daripada Allah. Cakap yang baik daripada Allah, yang buruk aku. Kan sebut tadi. Yang lemah aku. Yang jahat aku. Yang silap aku. Yang baik yang jadi baik Allah. Apa yang jadi baik Allah? Anak dapat melahirkan anak dengan sempurna. Anak dilahirkan dengan sempurna panca indera. Dengan sempurna panca indera anak tu keluar. Kita kata Allah yang takdirkan, Allah yang nak jadi macam tu. Anak sakit, anak meninggal, kita kata kita kelemahan kita. Ataupun kita tak kata apa-apa, boleh juga. Kata kelemahan kita. Kita yang tak makan vitamin banyak sangat, kita tak makan ubat-ubatan, kita yang tak jaga dan sebagainya. Kita boleh kata Allah dah takdirkan. Tak boleh kata gitu. Allah dah takdirkan anak tu mati. Tak boleh kata. Tak boleh kata gitu. Habis tu kena kata macam mana? Kita kata salah kita atau kita tak kata apa-apa. Ataupun kita kata Allah lebih menyayangi. Itu boleh. Tapi masalah ayat sayang pula kan. Dia telah pergi menemui Allah. Boleh? Allah lebih menyayangi dia. Boleh? Dia kembali ke pangkuan Allah. Boleh, tapi ayat tu bahayalah bagi orang tak faham kan. Pangku-pangku, apa pangku-pangku kan? Kembali ke sisi Allah. Boleh? Tapi kata Allah yang takdirkan nak buat macam mana, qada dan qadar Allah. Tak boleh. Tapi hakikatnya memanglah qada dan qadar Allah. Tapi janganlah tuduh Allah gitu.
beradablah. Jangan mengumpat Allah. Katalah salah diri sendiri atau tak kata apa. Ni kata Allah pula yang matikan anak dia. Betul kan? Takkan bukan nak takut. Habis kalau bukan Allah, siapa yang matikan? Kau dah mengumpat Allah. Mana boleh? Benda yang buruk bagi kita, kita tak boleh kata. Kita tak boleh kata Allah yang buat. Kita kena kata kita yang buat. Banyak tak kita salah sama ni? Yang kita nak kata tu dalam hati kita, dalam hati kita. Ataupun mungkin kita sedang berbincang dengan suami isteri. Isteri duduk menangis sangat. Duduk menangis sangat. Kita kata, mari sini, abang nak ajar sikit. Bila masuk je dalam bab pengajaran, dia boleh cakap. Yang boleh medan taklim je, iaitu tengah belajar. Apa yang berlaku semua qada dan qadar daripada Allah. Kita kena terima dengan redha. Ini bukan cakap, ini nak ajar si isteri. Boleh? Nak ajar isteri sebab isteri dah menangis macam tak terima pula takdir. Jadi kita kena terima. Tak boleh kata kita tak ada rezeki lagi nak macam mana. Tak ada rezeki nak. Tak boleh kata gitu. Mengumpat Allah. Habis tu kata tak boleh kata. Tapi ketika dah ajar isteri tu bolehlah cakap. Niat nak ajar isteri kan? Bolehlah. Bukan semestinya belajar dalam kelas macam ni je. Bukan mesti ustaz je yang mengajar. Suami pun boleh cakap ayat tadi. Tapi dengan syarat ketika nak ajar lah. Apa yang berlaku adalah qada dan qadar daripada Allah sejak azali lagi. Allah yang mematikan anak kita. Allah tak bagi kita duduk dengan anak kita lebih lama daripada tu lagi. Maka Allah matikan dia. Kata gitu. Tu selera ajar boleh. Tapi kalau cakap tak boleh. Itu ajar. Kenapa meninggal? Tak ada rezeki. Kenapa gugur? Tak ada rezeki. Mana boleh? Nampak? Ada tak? Bukan tak boleh secara mutlak. Time nak ajar tu boleh. Nak bincang tu boleh. Yang bercakap saja tak boleh. Tapi ramai orang tak bercakap saja. Cukup dah sejam lebih sikit dah. Tak boleh banyak-banyak. Cuma yang ini itulah. Ramai orang duduk. Ni contoh yang dia bagi kan. Kenapa tak naik haji? Kenapa tak pakai tudung lagi? Sebab saya nak jadi diri saya sendiri. Dia kata gitu kan. Kenapa tak pakai tudung lagi? Kerana tak sampai seru. Tak boleh kata gitu. Mengumpat dosa. Kenapa tak pergi haji lagi? Sebab tak sampai seru. Tak boleh. Kenapa bercerai? Kerana dah takdir. Kenapa accident? Kerana dah takdir. Tak boleh. Tak boleh tu. Habis kita kata apa? Kita jangan salahkan Allah. Gitu ajalah. Jangan salahkan Allah. Buatlah ayat yang mana kita tak menyalahkan Allah. Kita salahkan kita ataupun kita senyap aja. Hanya terima aja, redha aja. Tak salahkan siapa-siapa, tak cakap sebab siapa-siapa. Tapi jangan salahkan Allah. Okey, wallahu alam. Cukuplah setakat tu dulu. Sebab tauhid ni tak boleh panjang-panjang. Ni pun dah lebih sikit. Esok insya-Allah kalau saya sakit tekak sebenarnya ni. Kalau tekak ni sihat, kita sambung bab haid esok lah. Bab nifas lah. Bab nifas. Tak ingat bab haid ke bab nifas. Esok. Kalau ni. Dan kita berhenti dekat. Oh, ada orang nak tengok kitab. Tak apa. Sekejap. Kita dah keluar dah. Kejap. Ada orang nak tengok kitab. Mana yang tak boleh buat tak boleh tanya Allah buat kera, Allah buat babi, Allah buat tai tu yang saya sebut banyak kali tu kan. Mana kejap. Saya cari jumpa. Kejap Kejap. Kita berhenti dekat iradah. Mana Allah. Okey. Nampak kan? Dia nak tanya je, saya nak tunjuk. Kat mana saya nak tengok lah, dia kata. Sebab takkan tak boleh cakap Allah buat kera. Memang Allah yang buat kera. Takkan boleh kata Allah buat babi. Bukan hina Allah pun, dia kata. Nak bagi tahu je pun. Mana? Tadi cari jumpa dah, hilang dah pula. Okey, ni dia. Okey, boleh nampak? Ke dia tak terbalik kan?
Ni peringatan tu. Peringatan. Nampak? Alamak, ada orang nak masuk pula. Dah nak keluar baru dia nak masuk. Fokus tak? Tak fokus lah. Fokus tak? Jawab le. Seorang pun tak jawab. Tulislah fokus ke tak, nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Nampak tu? Ada orang yang nak tengok tu lah. Cuba tengok. Siapa buat apa tu? Kera. Siapa buat babi? Siapa buat apa tu? Saya baca terbalik. Tahi. Kan tak boleh tu. Soalan ini tidak boleh diucapkan di luar pembelajaran. Kan nampak? Muka ada kitab tu, muka surat berapa? Ada. Muka surat 74. 74. Wah. Cikgu Rotifah kita ni semua kitab dia ada. Ini kan panggil ustazah dah ni, Ustazah Rotifah. Semua asal cakap dia semua kitab dia ada. Pakat-pakat ada. Zuriah pun ada. Semua ada. Sebab ada orang nak tengok kat mana. Saya boleh tunjuklah. Ya, Al-Banna. Tapi Al-Banna. Dalam kitab-kitab lain pun ada, tapi Jawi. Dia nak tunjuk yang Rumi, saya tunjuklah yang Rumi. Yang Rumi saya nak cari kat mana pun tak tahu. Saya balik, oh lupa. Ustaz Ahmad Nafiri. Dia ada ni. Saya cakap, ada. Cantik. Saya tunjuk. Ada. Pakat-pakat ada belaka. Semua ni geng-geng Kedah dengan Utara ada ni. Okey. Wallahu alam, tangguh dulu. Esok kita tengoklah macam mana ada ke tak. Rasa ada kot, boleh tahan lagi tekak ni. Sedang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah walhamdulillah. Lilladzina amanu wa amilus solihat.